Di dalam kitab ini, Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala meletakkan dalam sebuah tajuk, anggota tubuh yang pertama sekali memberi saksi adalah peha dan telapak tangan. Anggota tubuh yang pertama sekali memberi saksi adalah peha dan telapak tangan. Kita tengok tuan-tuan puan-puan dimulakan Allah, apa yang dimaksudkan dengan Imam Qurtubi ini. Mudah-mudahan memberikan kita sentiasa berwaspada dengan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kepujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kita untuk sama-sama dapat kita solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan syukur yang kedua sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kelembutan Allah dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ruang kepada kita untuk waktu maghrib ke isyak duduk dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bermohon agar kita dimasukkan ke syurga Allah tanpa hisap. Serta yang kita nanti-nantikan juga di sana adalah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid, ahli jawatankuasa masjid, ketua muslimat, para asatizah, para alim-alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tan sri, puan sri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Di dalam kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, diterjemahkan oleh Al-Hidayah House of Publishers Dian Berhad, dimasyhurkan oleh Datuk Badli Shah pada tahun 2013 di TV Al-Hijrah pada setiap hari Rabu pukul 6 petang. Jadi dengan itu, tuan-tuan puan-puan dimulakan Allah, saya mengambil keberkatan daripada kitab ini dan juga berkongsi dengan tuan-tuan perempuan khazanah ilmu Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan paling nikmat nanti di akhirat kelak. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, di dalam kitab ini Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala meletakkan dalam sebuah tajuk, anggota tubuh yang pertama sekali memberi saksi adalah peha dan telapak tangan. Anggota tubuh yang pertama sekali memberi saksi adalah peha dan telapak tangan. Kita tengok tuan-tuan puan-puan dimulakan Allah, apa yang dimaksudkan dengan Imam Qurtubi ini. Mudah-mudahan memberikan kita sentiasa berwaspada dengan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita.
Abu Bakar bin Abu Shaybah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'una yaumal qiyamah ala afwahikumul alfidam wa inna awwala ma yatakallamu minal adami fakhidhuhu wa kaffuh. Pada hari kiamat, kamu semua akan datang dalam keadaan bisu dan yang pertama sekali bercakap adalah peha dan telapak tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya ulang tuan-tuan, pada hari kiamat kamu semua akan datang dalam keadaan bisu dan yang pertama sekali bercakap adalah peha dan telapak tangan. Ini muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Sabda Rasulullah tuan-tuan yang dimuliakan Allah menerangkan kepada kita daripada umat Nabi Allah Adam alaihi salam, seterusnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, seterusnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seterusnya kaum Ad dan Thamud, seterus lagi kepada kaum Nabi Musa alaihi salam, seterusnya Nabi Allah Daud alaihi salam, seterusnya Nabi Isa alaihi salam, dan akhir sekali tuan-tuan Khatibin Nabiyyin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tuan-tuan, termasuk tuan-tuan yang duduk di Masjid Al-Falah yang mulia ni, kita semua akan berada nanti di sana dan mulut kita semua akan tutup. Kita tak ada hak untuk bercakap nanti di sana. Bayangkan tengok tuan, tak ada kuasa kita. Kalau kita kat dunia ni, orang kata jangan bercakap, ada lagi nak bercakap. Waktu kita sekolah dulu kan, cikgu kata jangan bercakap, baru seminit dengar bunyi suara. Ini manusia punya perintah. Ada juga yang bunyi begitu. Tapi di padang mahsyar kelak, tuan-tuan, kita yang duduk di masjid ini, langsung kita tidak diizinkan berkata-kata. Mulut kita semua menjadi bisu, man. Ada mulut, tapi Allah Ta'ala membisukan kita, man. Bayang tu, man. Di saat nanti di sana, mulut kita dibisukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tengok tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, maksudnya dari satu sudut yang akan menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu kita berada nanti di sana adalah peha dan telapak tangan kita. Boleh bayang tengok macam mana, tuan? Ni kalau sembang dengan orang orientalis ni, orang free thinker ni tak lepas, man. Tak lepas. Dia bab-bab hari kiamat ni, dia memati akal. Dia tak boleh fikir ikut logiknya. Kalau dia masuk campur, dia terbantut di situ, man. Ini nak cerita, tuan. Manusia punya kehebatan terhad akal kita, man. Kita semua terhad, tuan. Tak ada lebih. Hanya tahap itu, kan. Kalau profesor, tahap profesor itu. Walaupun kita profesor ni, banyak bidang kita boleh, tapi tahap ilmu kita di situ je. Tak boleh lebih. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak menerangkan kepada kita, di sana aku akan buktikan kepada orang yang di mana waktu di dunia suka mempertikaikan apa yang aku suruh, man. Ini tuan-tuan puan yang Allah yang paling kita takut sebenarnya. Waktu kita nanti di padang mahsyar. Sebab tu kita di dunia sekarang ini ambil perhatian dengan apa yang Allah Ta'ala maklum kepada kita. Kita maklum apa maksud, teman? Maklumnya sekarang bumi Selangor yang barakah ini, Allah Ta'ala telah bukakan rahmatnya kepada kita, boleh datang rumah Allah. Datang kita datang. Bilal azan tadi, hayya 'alas solah, berhenti kita kerja kita dunia. Beritahu rumah, sebentar sayang, abang ada lagi tanggungjawab lebih besar. Allah panggil abang. Kita datang masjid. Gitu kan? Orang rumah pun datang masjid, kan?
Bila datang masjid, kita selesai dapat sembahyang, Allah Ta'ala beri lagi kita ruang duduk dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan pemaju bayangkan, nanti di akhirat kelak, habis kita punya kehidupan waktu di dunia, begini kita buat rutin harian kita, daripada waktu subuh ke waktu isyak, tuan-tuan akan tengok yang akan menjawab untuk tuan-tuan puan nanti di padang mahsyar adalah peha dan telapak tangan tuan-puan. Sonok tak sonok, man? Ini kepada orang yang taat. Tapi kalau kepada orang yang tidak langsung rasa la in syakartum la azidannakum, habis, man. Peha dan telapak tangannya tak sabar-sabar nak terang ke Allah, ya Allah, sesungguhnya Tuhan aku punya badan, ya Allah, langsung tak ingat engkau, ya Allah. Maksud apa, teman? Maksudnya ketika azanmu berkumandang, ya Allah, dia langsung tak ada niat nak datang rumahmu, ya Allah. Waktu ketika mana ada taman-taman syurga di Masjid Al-Falah USJ ini, ya Allah, langsung niat ni tak nak datang rumahmu, ya Allah. Waktu ketika mana Masjid USJ Al-Falah yang barakah ini memerlukan infak, wakaf, sedekah, tenaga badan dan sebagainya, dia tak ambil endah, ya Allah. Maka, ya Allah, kau balaslah kepada Tuan ini, ya Allah. Nampak kan? Peha dan telapak tangan kita akan jawab. Lepas tu kalau orang beriman, tuan-tuan boleh tengok satu kisah seorang ulama hebat daripada Turki. Namanya Badi'uz Zaman Said Nursi. Hidup zaman Kamal Atatürk laknatullah. Tu. Yang mengaku dia kata buat Turki moden. Tu. Memang moden sungguh, teman. Azan ditukar bahasa Turki. Bayangkan tengok, teman, azan tukar bahasa Turki macam mana. Cuba kalau kita punya bahasa Melayu tukar ambil bahasa Arab tu, macam mana kan? Dia boleh, teman, dia buat begitu. Azan dalam bahasa Turki. Ulama yang ada anaknya pakai hijab jilbab di luar rumah diambil, diperkosa dan habis nyawanya di situ. Zaman tu, man, Atatürk, di saat dia nak meninggal, Allah Ta'ala balas awal-awal kat dunia. Belum lagi nak meninggal, man, Allah dah balas dah. Tuan-tuan mungkin dah tahu kisahnya. Dibawa ke tengah laut, diberikan air dan macam-macam. Dia kata panas, 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 panas. Disimbahnya air, kata panas, 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 panas. Habis panas, umpan. Akhirnya sekali, umpan, bumi sebenarnya dalam kita punya kajian Islam tidak menerima jenazah Kamal Atatürk. Ma'adzallah, man. Cukup nyaya, man. Cukup negeri, man. Bahkan ada mengatakan dalam kitab, waktu jenazah dia diminta oleh keluarganya untuk solat jenazah. Diminta ulama-ulama zaman Turki tu, zaman Atatürk tu, diminta ulama semua keluarganya minta datang tolong solat untuk Kamal Atatürk. Ada mengatakan tak ada seorang pun ulama zaman itu nak solat jenazah untuk dia. Nampak, kan? Kat dunia Allah Ta'ala panggil tunai. Allah Ta'ala bagi, kan? Bagaimana dia nanti di sana. Peha dan telapak tangan dia bercakap, kan? Kita tak nak, kan? Kita biar yang dulu yang kita memang tak ingat Allah Ta'ala, kita ni dulu macam nampak tak serius, sekarang kita dah Allah Ta'ala bagi cahaya mata iman dalam ni. Jaga elok-elok, tuan-puan, iman ni. Dia bukan kejap datang, kejap boleh hilang gitu, datang boleh tak. Kita yang kena jaga, kan. Ni. Lepas tu kita doa selalu pada Allah. Doa kepada Allah selalu. Thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetaplah aku ini ke atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Minta, kan? Tu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, tuan. Sabda sallallahu alaihi wasallam mengandungi dua makna. Imam Qurtubi rahimahullah taala, tuan-tuan, mengatakan bahawa Rasulullah ni memberikan dua maksud. Dua maksud. Yang pertama,
anggota tubuh badan dapat bercakap bertujuan memalukan orang yang melakukan kejahatan di hadapan semua makhluk di akhirat. Anggota badan tuan itu dapat bercakap bertujuan memalukan orang yang melakukan kejahatan di hadapan semua makhluk di akhirat. Itu tujuan. Tu kat dunia sebelum pandemik pun macam tu juga. Masa pandemik pun macam tu juga. Selepas orang kata ada ruang boleh datang ke masjid yang penuh makna ni pun begitu juga sifat dia. Maka anggota badan ni akan memalukan tuan dia waktu tu kan. Dia akan cakap. Kalau kita tengok masjid yang penuh makna ini boleh penuh orang ratusan, ribuan masjid ni. Sebelum pandemik. Semasa pandemik akan jadi separuh. Bila separuh, kita niat lepas contoh, lepas sembahyang subuh, kita nak jumpa Tok Haji ni, Tok Haji Mat, nak jumpa Tok Haji Ali. Tiba-tiba, walaupun duduk kat sini, tak jumpa kita. Tak dapat jumpa. Itu jumlah yang ramai begini, man. Itu jumlah yang ramai begini. Macam mana nanti jumlah yang daripada Nabi Allah Adam AS dengan jin-jin waktu tu, kita di sana nanti, Allah Ta'ala bukakan segala-galanya, hijab segala-galanya, manusia sendiri, bahkan diri dia akan tengok gelagat dia nanti di sana. Tapak tangan, peha dia berkata-kata. Kalau peha dan tapak tangan dia memalukan dia, bermakna memang layak peha dan tapak tangan tu mengatakan begitu. Kerana waktu di dunia, banyak betul dia mengelaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Ni masalah. Masalah kan. Kita dah ada rezeki kadang-kadang bila fatwa Selangor daripada mufti mengatakan bahawa tentang solat Jumaat begini, mengelak kita. Kita menyalahkan Jabatan Agama Islam Selangor. Kenapa rumit sangat nak sembahyang pun susah? Kenapa menyusahkan orang Islam sembahyang Jumaat? Kenapa? Banyak benar dia beri alasan, man. Banyak benar beri alasan. Sedangkan dia tak tahu di sebalik tu sebab apa mufti buat begitu. Mufti bukan senang-senang keluarkan fatwa begitu, kan? Tak. Ada orang, doktor-doktor yang memaklumkan kita kena sembahyang penjarakan macam ni, tuan. Penjarakan. Ada tanda. Kita bawa sejadah. Kita pakai mask. Kita scan. 2 dos masuk. 2 dos masuk. Tak ada, minta maaf. Tapi masalah orang kita bertelakah. Kenapa nak ambil dos, Ustaz? Saya nak sembahyang ni. Ni masalah, kan. Ini masalah. Kita yang rugi, kan. Tuan-tuan pernah terlibat tak dengan jenazah COVID-19, kan? Tuan-tuan pernah tak sekali tayamum jenazah COVID-19? Pakai PPE. Yang tuan-tuan pernah nampak dalam televisyen tu, dalam YouTube tu. Yang doktor, nurse pakai tu. Berjam-jam, mask pakai sampai 5-6 jam, kan? Pernah pakai, tuan? Kami pernah pakai, kan? Kami khadam kepada jenazah. Kami pakai 10 minit, kan? 15 minit pun rasa dah macam pergi sauna, kan? Pergi sauna, kan? Nak ambil jenazah daripada van tu, angkat, sanitize, bawa sampai ke liang, kawan kami pula uruskan, kami angkat tangan, baca doa. Tiap-tiap hari tu, kan? Bahkan kawan saya yang tayamumkan jenazah COVID, dia, kan, cukup baik hati dia. Dia hentar dulu. Masa kes panas tu, kan. Tiap-tiap hari tu, kan, kawan saya tu, teman kita yang baik tu, dia selesaikan jenazah tu daripada awal jenazah ada sampai habis jenazah, barulah beliau balik. Bukan balik rumah, kan. Balik ke masjid yang di mana dia jadi pengurus. Dia mandi di situ, dia tidur di masjid, subuh esok baru tengok isteri dan anak yang tercinta. Nampak, kan?
Sampai satu ketika Allah Ta'ala uji dia. Tiba-tiba gelaf je koyak gelaf koyak. Dan dia yakin, kena dah saya ni positif. Tepat kena positif. Positif kena. Dia kena positif. Tak silap anak dan isteri pun kena. Apa Alhamdulillah. Allah telah pemudahkannya. Kerana keikhlasannya mandikan jenazah secara tayamum. Secara tayamum. Ikut arahan. Bayangkan kalau orang ikut arahan pun peha dan telapak tangan akan jawab ke akhirat. Bagaimana yang orang against arahan tu, yang anti-vaksin tu, boleh jawab? Apa nak jawab kat sana? Sedangkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ulama warithatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bangkang kita, lawan kita, netizen bawah tu macam-macam cakap kepada mufti-mufti. Mufti-mufti. Kalau kita tak hormat ke mufti, kat siapa lagi kita nak hormat? Siapa tak hormat? Mufti ni pewaris Nabi yang cakap semuanya berdasarkan hukum dan hakam. Bukannya ikut nafsu semata-mata. Langsung tidak. Tapi kita cakap macam-macam kepada pemerintah, kepada Tan Sri bagian doktor tu, kepada mufti-mufti. Dan peha serta telapak tangan kita akan jawab untuk kita nanti di sana. Bayang tengok bagaimana. Bulan Ramadan pun macam tu. Lepas Ramadan habis makhluk paling besar waktu Ramadan diikat habis-habis, syaitan dan iblis. Pun kita ikut hawa nafsu nak kata macam-macam tentang semayang kat masjid. Sebab saya merasai saya khadam di Masjid Raja Haji Fisabilillah. Saya berjaya saya berjaya. Kami dah dapat 2,000 orang semayang. 2,000 orang semayang. Macam-macam kerenah. Macam-macam kerenah. Allah Ta'ala tunjuk kat kita orang panggil satu demi satu. Satu demi satu. Tapi kalau orang tu yakin bahawa telapak tangannya dan pehanya akan disoal di akhirat, dia akan memudahkan urusan diri dia untuk datang solat. Dia akan ikut dia. Tak banyak songeh Dia takkan tanya, kena sanitize ke, kena buat My Sejahtera ke, kena buat sejadah ke, kena pakai face mask ke. Dia tak akan tanya soalan ni. Tapi kalau orang yang jenis suka buang masa, macam tu lah tuan-tuan. Masalah. Sambung yang seterusnya. Walaupun telah ditulis di dalam kitab amal, buku catatan amal, namun anggota tubuhnya tetap bercakap untuk mengatakan kejahatannya kerana di dunia dia melakukan perbuatan keji secara terang-terangan. Walaupun waktu itu tuan-tuan, kita semua dari umat Nabi Allah Adam AS sampai khatibin Nabi Mustafa SAW, kita semua ada kitab amalan kita masing-masing tuan. Kita ada kitab amalan kita masing-masing, dan sekarang ini kita tidak nampak kitab amalan kita. Langsung tidak nampak. Yang nampakkan adalah amalan kita itulah yang malaikat catat. Bayangkan kalau kita nampak, dah tentu orang-orang yang pendosa-pendosa yang suka masuk kelab malam dan sebagainya, istighfar mereka sebab dah nampak depan mata. Allah tak bagi nampak Allah nak uji, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah hamba-hambaku yang telah beriman allazina fi solatihim khashi'un, yang mana mereka solat ni dengan rasa penuh, rasa nikmat waktu solat. Seperti mana seorang ulama, tak silap saya, Ibn Jauzi mengatakan bahawa orang mukmin sembahyang orang mukmin di tikar sejadah, dia waktu sembahyang tu, sembahyang fardu, dia tidak akan tahu siapa yang di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, di sebelah depannya ataupun di belakangnya. Dia langsung tidak tahu. Itu bagi Ibn Jauzi khusyuk dalam sembahyang. Dia hanya dengar je imam takbir, Allahu Akbar. Macam tu Rasulullah Rasulullah dengan sahabat sebelum solat
bukan lagi main. Kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah SAW, Rasulullah rapat semua dengan sahabat, cukup rapat dalam waktu duduk dengan sahabat dan sebagainya, makan dan sebagainya. Tetapi bila datangnya waktu solat, waktu Rasulullah jadi imam, waktu itu Rasulullah langsung tak kenal sahabat. Nampak? Tengok, tak kenal langsung sahabat. Nak terangkan. Ni tuan-puan, ni kita tuan-puan, kita cubalah supaya dapatkan begitu, dapatkan begitu. Kita, amalan kita tuan-puan adalah walaupun penentu kepada kita nanti di sana, habis di nyawa kita, telah habis di nazak kita, semua dah selesai. Bila kita punya kitab dibentangkan di padang mahsyar, tetap juga peha kita dan telapak tangan kita nak bercakap juga kat Allah Ta'ala. Nak bercakap juga dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak terangkan kepada Allah Ta'ala mengenai Tuhan punya badan ni macam mana. Lepas tu saya tadi ingat balik cerita Badi'uz Zaman Said Nursi tuan-puan. Seorang ulama hidup zaman Kamal Atatürk. Beliau ni seorang yang hebat. Orang kata istilahnya tulisan risalah dakwah waktu zaman Atatürk. Tulisannya boleh menarik perhatian orang-orang Turki kembali insaf untuk Islam. Waktu zaman tu, Badi'uz Zaman Said Nursi, di saat hidupnya dan di saat waktu akhiran hidupnya, dia kata, wahai tubuh badanku, aku ucap terima kasih kepada engkau kerana dengan engkau inilah aku dapat menyembah Allah Ta'ala. Aku dapat bersyukur kepada Allah. Aku dapat solat menghadap Allah Ta'ala. Aku dapat berpuasa kepada Allah, beristighfar, berselawat, menulis pena dan sebagainya untuk agama Allah. Dan ketahuilah, wahai tubuh badanku, satu hari nanti kita semua akan berpisah. Aku dan kau akan berpisah. Kita akan berpisah di dunia. Dan insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu nanti di sana. Nampak kan? Orang yang tahu hidup di dunia. Bukan jenis seronok-seronok. Tak tentu pasal. Orang Islam dia ada tujuan. Kalau kita kerja pun ada KPI, ada SOP, bagaimana pula lagi kehidupan kita? Lagilah tuan-tuan. Sambung tuan-tuan. Yang seterusnya. Hatinya terpaut dengan perbuatan keji dan tidak mengingati Allah sedikit pun. Sambung tuan-tuan. Hatinya terpaut dengan dunia, langsung tak ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar penyakit COVID-19. Tak semayang dia tuan-tuan. Allah Ta'ala hantar lagi dengan orang yang jiran sebelah. Kena pandemik, meninggal. Tak solat dia, tak puasa dia. Allah Ta'ala hantar lagi keluarga dia pula sakit dan sebagainya. Tak ada hati langsung nak baik dengan Masjid Al-Falah yang penuh makna ni. Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada dia. Tetap juga sibuk nak mencarikan duit yang sementara di dunia. Sementara dia. Lepas tu saya masa satu ketika khidmat di Masjid Raja Haji Fisabilillah, ada seorang Tok Haji tuan-tuan, seorang Tok Haji ni. Dia istilahnya waktu zaman sebelum dia begitu, dia memang betul-betul billionaire. Dia betul-betul billionaire. Setiap negeri di bumi Malaysia ada rumah dia. Ada rumah dia. Dan waktu itu isteri dan anak-anak dia semua sebangga. Oh, my daddy, my father, my husband. Dia pun rasa seronokan. Tiba-tiba satu ketika Allah Ta'ala jatuhkan jatuh habis-habis. Terduduk dia. Datang dia Masjid Raja Haji Fisabilillah. Rumahnya tinggal satu je. Rumahnya ada di Cyberjaya. Satu je satu je. Jalan semua negeri semua habis. Habis rumah-rumah. Habis. Tak ada langsung. Dan dia cakap kepada saya, Ustaz, saya dah berjanji kepada diri saya, sebelum saya sampai ke satu destinasi, nyawa saya akan diambil. Saya janji dengan Allah Ta'ala, di masjid ini, saya nak pastikan orang rumah saya dan anak-anak saya berganti saya datang sembahyang di masjid ni.
Saya dengar pun rasa macam dia cakap tu dengan penuh keinsafan dan menitis saya mata. Saya tengok aja. Mudah-mudahan tuan. Mudah-mudahan. Tuan. Kita pun macam itu juga tuan. Kita pun macam itu juga. Supaya kita rasa takut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala man. Rasa takut man. Rasa takut. Macam mana dalam kitab ni tidak takut melakukan terpaut dengan hati dunia, perbuatan keji, tidak mengingati Allah sedikit pun, maka dia kepada benda-benda dunianya, kelip mata sampai tidur. Kalau boleh tidur pun cerita pasal duit, dia akan cerita cari duit, macam mana cari duit, macam mana cari duit, macam mana cari duit. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok tiap-tiap hari kes di bumi Malaysia, di bumi Selangor khususnya, beberapa minit dalam sekali, berapa banyak jenayah kan? Berapa banyak jenayah. Tengok. Sebab apa teman? Mak ayah sibuk sangat, anak tercicir, anak terbiar, yang cara kaya, cara orang mewah, cara orang sederhana, cara orang ala kadar, mat. Terbiar man. Bila terbiar teman, sampai satu tahap menyesal dia, baru dia nampak isteri dia dah begitu, anak dia dah begini, baru nak kembali kepada Allah Ta'ala. Kira bersyukur man. Sebab dia dapat menyesal di dunia. Tapi kalau orang yang macam ni, yang tak menyesal, dia akan lagi cari. Dia ketepikan solatnya, dia ketepikan auratnya, dia ketepikan taat kepada mak ayah, semua ketepikan. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. Sambung tuan-tuan. Dia tidak takut melakukan perbuatan itu, bahkan gembira ketika melakukannya. Tidak takut melakukan perbuatan itu, bahkan disuka melakukannya. Gembira tu maknanya suka. Berzina disuka. Merogol disuka. Merompak disuka. Menyamun disuka. Membunuh disuka. Suka buat tuan-tuan. Mengumpat orang suka. Memfitnah orang suka. Mengadu domba orang suka. Membuka aib orang suka. Menjatuhkan air muka orang suka. Semua suka. Dia rasa seronok kan. Seronok kan. Tapi itulah dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sekiranya kamu tak ada rasa malu, segan dan sebagainya, buatlah apa yang kamu suka. Tu hadis tu kan. Buat. Bagi dia, ni biasa Ustaz. Mengumpat orang ni biasa Ustaz. Fitnah orang biasa Ustaz. Mengadu domba biasa Ustaz. Buka aib orang biasa Ustaz. Menjatuhkan air muka orang biasa Ustaz. Gelakkan orang biasa Ustaz. Kan? Semua biasa kan. Semua biasa kan. Dan itu yang masalah kan. Kita tengok. Bila kita dah biasa dengan benda-benda yang mazmumah kan, hati kita akan jadi hitam. Bila hitam akan jadi keras. Bila keras akan terpancar pada wajah kita, gelapnya wajah kita kan. Orang Bilal bin Rabah kan. Bilal bin Rabah ni kalau tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tengok di rumah tuan-tuan pukul 12 malam. 12 malam. Tuan-tuan nampak gelap betul cuaca hari ni. Tengah malam. Memanglah gelap. Bukan cerah kot. Bilal bin Rabah kan. Lagi kulitnya begitu kan. Lagi. Sahabat Nabi kalau kenal itu Bilal, akan nampak matanya, akan nampak giginya, akan nampak kukunya. Ini Bilal. Ini Bilal. Ada dua yang mengatakan, dikatakan oleh Datuk Ismail Kamus, almarhum, rambut Bilal bin Rabah ni lebih kerenteng daripada Maggi yang kita suka makan tu. Rambut Bilal bin Rabah man. Rambut Bilal bin Rabah. Bibir Bilal bin Rabah lebih besar daripada bibir itik. Tu Datuk Ismail Kamus terang. Tapi wajahnya tu kan nur, kerana akhlaknya cukup baik. Akhlaknya cukup baik. Sebab tu Islam datang ke muka bumi kerana hebatnya akhlak.
Zaman tu semua pandai ban. Abu Jahal pandai ban. Abu Lahab pandai. Abu Jahal tu ban, dia antara zaman Quraisy itu yang paling muda dan paling cerdik duduk dalam kabinet Quraisy. Umur lebih kurang 12 tahun ban. 12 tahun dah duduk. Bijak ban. Abu Jahal ni bijak. Tapi kerana akhlaknya tak ada, rakusnya, suka gopohnya, tamaknya, halubanya, orang gelar dia Abu Jahal ban. Gelarnya Abu Lahab. Bilal bin Rabah, kerana sayangnya pada Rasulullah, kerana agama Rasulullah, sahabat Nabi tu ban, bila nampak Bilal nak datang, semua bangun. Sahabat Nabi, bila Bilal datang kepada mereka, semua bangun. Ya Bilal. Diorang bangun ban, dia pergi kat Bilal, dia pegang tangan Bilal, dia bawa Bilal duduk ke sahabat. Duduk. Bilal bin Rabah ban. Hebatnya kerana akhlak man. Mukanya berseri kerana ketakwaannya kepada Allah. Ada nur man. Kulit begitu, ada nur. Dan Rasulullah duduk dengan Bilal, bersandar di kulit Bilal bin Rabah. Kulit Bilal bin Rabah. Kulit Rasulullah ni cukup indah, cukup cantik, cukup lawa, cukup bersih dan cukup wangi. Bersinar lagi kulit Rasulullah. Tapi langsung tak ada rasa apa-apa. Duduk bersandar di kulit Bilal bin Rabah man. Bilal bin Rabah man. Tu. Kita kat dunia man. Siapa kita nak ikut sebenarnya? Sampai bila kita buat perangai macam tu? Tu tujuan man. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan kenal siapa diri kita sebenarnya. Bisi Allah Ta'ala. Kalau kita tak pernah langsung duduk dalam taman ilmu, dalam taman syurga, itu yang duk kata orang macam-macam tu. Mufti pun kamu cakap, fatwa pun kamu cakap, ketua negara pun kamu cakap, AJK masjid ini ni kamu cakap, semua kamu cakap. Yang betul, kamu seorang. Ini masalah. Itu man. Sahabat Nabi tu man, kalau ada je Rasulullah nak keluarkan firman Allah, keluarkan hadis, mereka tinggalkan kerja mereka, duduk dengan Rasulullah. Duduk dengan Rasulullah man. Dan sahabat Nabi bukan jumlah ratusan, bukan ratusan ribuan, bukan 10,000. Jumlah sahabat Nabi ratusan ribu man. Ratusan ribu. Bagaimana seorang yang begitu Allah Ta'ala jadikan duduk seorang, ratusan ribu boleh duduk berdamping, dengar semua cakap. Termasuk ketua munafik zaman tu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun ada man. Ni kita man, dalaman ni kalau kita tak ada masa untuk Allah Ta'ala man, istighfar pun tak nak, selawat pun tak nak, majlis ilmu tak nak, baca Quran tak nak, asyik main game. Dah tua-tua pun main game, tengok video, lagu, rock kapak lah dan sebagainya. Sampai bila man? Yang paling kita takut kalau kita meninggal dalam waktu terkejut man. Tu. Meninggal dalam waktu terkejut. Agak-agak macam mana man? Ada harapan man. Man. Ni bahaya man. Sambung man. Yang seterusnya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala juga terang-terangan membuka kejahatannya kepada semua makhluk melalui kesaksian anggota tubuh sendiri. Waktu itu Allah Ta'ala terang-terang tunjukkan apa yang dia telah buat di dunia dahulu di padang mahsyar. Allah Ta'ala buka habis. Hujung rambut, hujung kaki, depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Apa saja yang dibuat di dunia, Allah Ta'ala bentangkan habis di padang mahsyar. Itu yang kita takut man. Itu yang kita takut man. Saya jumpa sebelum ni hari Isnin Ustaz. Bapak ni saya jumpa di Malam Mufti Wilayah Persekutuan. Yang mulia Ustaz Jamali. Ustaz, macam mana? Apa khabar Ustaz sekarang? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ada lagi ke Ustaz ajaran sesat? Ada Ustaz? Dah ada. Ajaran sesat baru. Ada 3. Oh, sudah. Apa dia Ustaz? Dulu kita dengar ada Rasul Melayu yang surah Yasin ni. Sekarang ada juga. Dia kata kat tanah Arab pun ada Rasul, orang Melayu pun kan ada Rasul.
Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang ada tengok dari YouTube tu, yang seorang perempuan tu. Okey, baik, kita dah sampai Madinah lah. Kita sampai Madinah. Okey. Kita pergi Mekah pula. Kita pergi Mekah. Okey, sampai Mekah. Kita sampai Batu Madis. Okey, sampai. Nampak tak? Tu satu. Mudah dia. Begitu. Satu lagi, ajaran Asma'ul Husna. Nama Allah Ta'ala tu. 99 nama Allah. Dia kata, kita tak perlu kepada Nabi, kita direct dengan Allah Ta'ala. Bayang tengok, man. Macam mana, man. Allah Ta'ala buka apa yang kita buat tu kat sana. Kamu buat ajaran tu, aku buka kau punya segalanya tu di padang mahsyar. Hari kita pun ambil macam Rasulullah ajar. Rasulullah, walaupun Rasulullah ni maksum, walaupun Rasulullah ni tidak ada dosa sekarang, sebelum akan datang, Rasulullah tetap juga satu hari paling kurang dalam riwayat mengatakan 70 kali istighfar. 70 kali, tuan-tuan. Ada kata 100 kali istighfar pada Allah. Itu maksum, tuan-tuan. Bangun malam, semayang. Habis semayang, saya tanya, ya Rasulullah, bukankah kau ni maksum, ya Rasulullah? Kau tidak ada dosa sekarang, akan datang sebelum ni, ya Rasulullah. Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Man. Syukur kepada Allah, man. Habis tu mit Rasulullah solat. Dalam keadaan bengkak-bengkak. Macam tu keadaan, man. Punyalah takut. Sebab tu kita pegang dengan hadis sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, orang mukmin ni dosa adalah ibarat baginya adalah seperti dua buah bukit akan menghampap kepala dia. Hadis tu, man. Orang mukmin ni bagi dia dosa ni perumpamaan seperti dua buah bukit akan menghampap kepala dia, man. Maksudnya kalau hempap tu lempeng, man. Pecahlah kepala, man. Orang mukminnya tahap dosa tu. Tengok sikit, rasa dosa macam tu lah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tuan-tuan, hadis yang sama juga, orang tidak beriman juga, bagi dia, dosa ni adalah perumpamaan hinggap di hidung dia dan dihalau gitu. Gitu. Tak apa, Ustaz. Allah ni maha pengasih, maha pengampun. Allah ni maha penyayang. Kita orang buat maksiat, Ustaz. Nanti sampai usia kami taubat, kami semayang, kami tutup aurat, kami tinggal arak, kami pakai tudung, kami dah tak main judi. Tak boleh, Ustaz. Awal lagi. Bayang tengok, man. Macam mana, man? Sambung, man. Yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan perkara tersebut dalam surah Al-Jathiyah ayat 29. Surah Al-Jathiyah ayat 29. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah Ta'ala berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Maknanya, kita sebelum balik, kitab amalan itu belum lagi. Bila mula balik, lelaki suara dah matang, perempuan datangnya uzur. Bila mula waktu itu, maka malaikat ditugaskan mencatat baik kanan, tak baik kiri, maka buku amalan kita itu sebagai saksi. Buku amalan kita, teman. Kita ni. Apa saja kita buat, teman? Celik je mata, sampai pejam mata, tidur. Malaikat mencatat. Lidah kita tidak bertulang. Kita cakap apa kita nak. Cakap habis-habis. Luar perasaan habis-habis. Malaikat langsung tidak pernah sekali pun lupa ataupun cuai, tak nak catat, akan catat. Mohon izin, tuan-tuan, bila kepada Tuan Bilal yang mulia untuk lakukan azan,
Seterusnya saya akan buat kesimpulan insya-Allah. Dan majlis ilmu ni diberkati oleh Allah. Sambung sikit tuan-puan yang dimuliakan Allah. Waktu itu tuan-puan, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Kitab kita tuan-puan sebagai saksi yang paling rapat dengan kita nanti di padang mahsyar. Selain daripada peha dan telapak tangan kita, kitab kita itulah apa saja yang kita buat waktu kita di dunia, sama ada bentuk dengan praktikal tubuh badan ataupun dengan kita teori dan sebagainya, lisan kita menutur dan sebagainya, maka buku catatan kita itu tidak akan mengatakan melainkan yang hak saja. Dalam tu jangan kata kat kita sekian waktu ini sekian, kita duduk di majlis yang penuh barakah ni, kita dengar pengajian ilmu, lidah kita sebut alhamdulillah, istighfar pada Allah, selawat atas Rasulullah, minta doa pada Allah. Malaikat dan juga kitab kita ni menulis apa yang kita buat waktu tu sampailah habis umpan. Bayang tengok umpan, kalau kita tu suci, bersih dan sebagainya, seperti mana baru kita mula, seperti akhir hayat kita pun cantik gitu, di padang mahsyar tuan-puan, skin kita elok dan sebagainya, kita pula akan rasa seronok. Kita nak kawan kita sebelah tu ambil kita kata, baca kitab saya ni, baca. Waktu tu dia paling seronok sekali di padang mahsyar, paling seronok. Sebab apa? Dia telah berjaya ujian di dunia, telah berjaya menjangkau ujian di dunia. Orang mengumpat dia diingat Allah Ta'ala, orang fitnah dia diingat Allah Ta'ala, orang mengadu domba kat dia diingat Allah Ta'ala, orang mengeji dia diingat Allah Ta'ala, orang gelak ketawakan dia diingat Allah Ta'ala, orang jatuhkan air muka dia digelak ingat Allah Ta'ala, orang gelak kat dia diingat Allah Ta'ala, orang maki dia diingat Allah Ta'ala, orang buat apa kat dia diingat Allah Ta'ala. Waktu itu dialah yang paling nikmat tuan, paling nikmat tuan. Kita tuan-tuan, kita semua paling nikmat. Di dunia kita terima apa saja orang cakap, orang cemuh kita, orang maki kita, orang kata kita macam-macam, hormat kat kita pun tak ada, akhlak kat kita pun tak ada, adab pun tak ada, semua tak ada. Tapi kita terima. Di akhirat nanti tuan-puan, kitalah yang paling gembira nanti di sana. Peha dan telapak tangan kita akan cakap, wahai Tuhan ya Allah, dia ni hamba-Mu ya Allah, betul-betul yakin denganmu ya Allah. Dia langsung tak pernah putus asa dengan rahmat-Mu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Walaupun engkau uji dia macam-macam ya Allah, dengan orang yang tak suka kepadanya ya Allah, dengan orang yang tak suka dengar nasihat dia ya Allah, dengan orang tak suka dengan peribadi dia ya Allah, dengan orang kata dia ni poyo ya Allah, dia ni bercakap tak seberbikin ya Allah, dia tetap juga sayang kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami bersaksi bahawa dia ini adalah Tuhan kami yang paling baik waktu di dunia. Nampak kan? Kitab kita pun sebagai saksi. Tapi kalau orang yang waktu di dunia dahulu, dia tak nak datang majlis ilmu, dia tak nak duduk semayang sekali berjamaah, dia suka maki orang, dia suka herdik orang, dia suka jatuhkan air muka orang, dia suka memalukan orang, dia suka tengok maruah orang itu tercemar, dia suka tengok muka dia dimalukan, diaibkan dan sebagainya. Ketahuilah nanti tuan-puan, bahawa sesungguhnya dia akan dihukum di akhirat nanti dengan sebaik-baik balasan. Nampak kan? Orang begini. Allah Ta'ala cakap awal-awal kat dunia. Cakap awal dunia, nak syurga ni, aku bagi tuan. Tapi kalau kau nak neraka, ni tuan. Pilih. Mana nak? Kalau nak ikut nafsu, kiri. Kalau nak ikut nafsu, kiri. Kalau nak lawan nafsu, kanan. Pilih. Kalau kita bijak, kita akan ambil kanan. Tapi kalau kita kata tak apa Ustaz, saya sempat taubat tua-tua ni Ustaz, waktu saya tak nampak, saya tak boleh cakap, saya taubat. Tu. Dia akan ambil laluan kiri man. Kita kat dunia tuan-tuan, sebagai kesimpulan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita di dunia ini yang sebaiknya, termasuk yang cakap ni, kita maafkan saja orang yang pernah buat apa saja kepada kita tuan. Maafkan saja tuan. Ya kan? Dan jangan kita buat kepada dia. Tak payah.
Allah sebaik-baik balasan. Cukup. Dia sakit, kita sakit, man. Dia tidur, kita tidur. Dia makan, kita makan. Apa saja namanya manusia begitu, kita pun begitu. Tapi kalau orang beriman, tuan-tuan, dia akan nampak lagi nikmat yang paling indah nanti di sana, man. Dia akan, man. Nanti dia akan jawab ke Allah Ta'ala. Dan itulah tuan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Akhir sekalian tu, maknanya apa yang kita di dunia, bila telah balik, taklif sampai kepada kita, maka kita sebaik-baik qudwatul hasanah, contoh yang baik dan mulia di sisi Allah, tunjukkan betul-betul tuan-puan, maka malaikat mencatat kitab amalan kita sebagai bukti, nanti kita akan tunjukkan, akan paparkan di padang mahsyar kelak. Buatlah sebaik-baiknya tuan-puan, dan janjikan diri kita sendiri, kita nak sentiasa melazimkan diri kita duduk dalam taman-taman syurga. Pasang niat, tuan, dan duduk, dan nak jadi baik. Pasang, man. Jangan lepaskan peluang, man. Ramai keluarga kita telah meninggal disebabkan COVID. Ramai, man. Jiran kita, keluarga kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, semua dah. Kita Allah Ta'ala bagi nyawa lagi. Saudara muslimin ataupun muslimat di belakang. Ambil peluang, man. Ambil peluang. Ketika mana kita tengah cergas ini, tengah sihat ni, tengah kuat ni, maka lazimkanlah diri ni, buat saja sebanyak-banyak ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan cuba usaha kikiskan sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita. Kikis. Satu demi satu kikis, man. Mudah-mudahan kita ini, orang akan muliakan kita, sanjungkan kita, walaupun kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan sebut-sebut nama kita ni. Tok Wan ni bagus, Tok Haji ni bagus, PA ni bagus, Joyah ni bagus, bagus betul dia, bagus. Biar. Selagi mana orang puji kita dan sebagainya, malaikat akan maklum kat kita. Mudah-mudahan yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang dan lemah itu datang pada insan yang penuh kedil ini, dan penuh harapan doa pada Allah SWT. Saya doakan yang terbaik kepada tuan-tuan, sentiasa dapat taufik dan hidayah Allah Ta'ala, dan masjid ini sentiasa barakah dapat daripada Allah Ta'ala kepada tuan-puan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.